Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana izin serta limpah kurnia daripadanya kita dapat bertemu lagi dalam gelanggang forum remaja bersama saya Hafizul bin Hendra pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini masalah disiplin dalam kalangan pelajar boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, pendisiplinan pelajar, tanggungjawab siapa? Persoalan inilah kunci utama forum kita yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak di sekolah, khususnya dalam persoalan mengatasi masalah disiplin pelajar. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana kita semamanya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya ahli panel pertama, Saudari Alia Sofia binti Muhammad Usri. Apa khabar saudari? Alhamdulillah sihat saudara pengurusi. Saudara pengurusi macam mana? Alhamdulillah sihat juga. Seterusnya ahli panel kedua yang ayu berbaju kurung, Saudari Farah Auni binti Muhammad Aras. Selamat datang saudari. Sebelum menyimpan dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah sebenarnya konsep tanggungjawab dan disiplin? Terima kasih kepada saudara pengurusi yang sangat molek pekertinya membawa rasinan persoalan. Terlebih dahulu yang saya hormati rakan panel saya Farah Auni binti Muhammad Arus. Pada pendapat saya, tanggungjawab dan juga disiplin adalah dua perkara yang tidak dapat diasingkan dan sudah semestinya membawa kepada persoalan yang berkait dengan kawalan sosial. Kawalan sosial inilah yang penting dalam menentukan jati diri, akhlak serta kualiti diri yang ingin ditonjolkan ataupun ditampilkan. Di sekolah, disiplin adalah merupakan satu kawalan sosial bagi mewujudkan suasana yang tenteram bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Di sinilah terletaknya tanggungjawab yang digalas oleh semua pihak yang terlibat dengan disiplin pelajar, sama ada murid itu sendiri, guru-guru, guru disiplin, ibu bapa ataupun masyarakat secara umumnya. Bagi masyarakat di luar sekolah pula, tanggungjawab dan disiplin adalah asas penting bagi membentuk kerukunan hidup selaras dengan norma, nilai dan juga aspirasi negara. Amanah yang dipikul dengan baik akan menghasilkan kawalan sosial yang baik. Namun tidak dapat dinafikan juga, masih ramai di kalangan masyarakat yang memandang negatif terhadap tanggungjawab dan juga disiplin, iaitu merupakan masalah sosial dan tidak amanah, sedangkan hakikatnya ia merupakan usaha yang perlu bagi memperbaiki etika dan juga gaya hidup masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat Jepun yang membangunkan negara mereka setelah menjadi padang jarak padang terkukur dan kini merupakan di antara negara moden dalam sekelip mata. Asasnya tidak lain dan tidak bukan datangnya daripada tanggungjawab dan juga disiplin diri yang hebat. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lantaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi panel pertama ada menyatakan bahawa disiplin dan tanggungjawab perlu bergerak seiring mencapai tahap kecemerlangan yang maksimum. Ia boleh diibaratkan sebagai irama dan lagu, iaitu tidak sempurna disiplin tanpa tanggungjawab, dan tanpa tanggungjawab disiplin tidak akan dapat dibentuk. Justru saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah asas kepada pendisiplinan pelajar agar
agar kecemerlangan secara holistik dapat dicapai. Soalan yang amat menarik daripada saudara pengurusi kita sebentar tadi. Baiklah, sebenarnya latar belakang keluarga, suasana sekolah dan juga keadaan persekitaran mempengaruhi tindakan para pelajar untuk melakukan tindakan yang mana melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Saya berpendapat peranan semua pihak diperlukan dalam memastikan permasalahan pendisiplinan ini bukan sahaja terletak di bahu ibu bapa. Seharusnya pihak ibu bapa dan perlu sedar bahawa kepentingan hubungan yang erat dengan guru-guru di sekolah. Perjumpaan berkala di antara ibu bapa pelajar dan juga pihak sekolah perlu diadakan sekerap yang boleh. Tindakan ini amat penting kerana ianya merupakan medium perbincangan prestasi dan juga disiplin anak-anak mereka di sekolah. Jika ibu bapa memandang remeh akan masalah disiplin yang dihadapi oleh pelajar-pelajar itu akan merasa terbiar dan mereka merasa bebas dan mereka akan melakukan sesuatu yang mana akan menarik perhatian semua orang di sekelilingnya. Contohnya macam ponteng kelas, ponteng sekolah, melawan guru dan sebagainya. Oleh itu, pihak ibu bapa dan juga pihak guru perlu mengadakan hubungan yang baik supaya segala masalah yang berkaitan dengan seseorang pelajar itu dapat diatasi sebelum nasi sudah menjadi bubur. Terima kasih kepada panel kedua kita atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluk bahawa sebenarnya terdapat banyak asas pendisiplinan yang boleh diimplementasikan untuk mengawal masalah disiplin pelajar di sekolah. Seperti mana yang telah kita dengar sebentar tadi, panel kita telah menerangkan tentang konsep tanggungjawab dan disiplin serta menghuraikan dengan selengkapnya tentang asas-asas pendisiplinan pelajar. Seterusnya, bolehkah saya meminta pendapat panel pertama pula berkaitan dengan persoalan pendisiplinan pelajar sebenarnya terletak di bahu siapa? Dipersilakan. Untuk menjawab persoalan ini, umum sedia maklum, isu-isu berkaitan dengan masalah disiplin pelajar sekolah sering diperkatakan pada masa kini dan juga menjadi fokus media massa. Buktinya pada 5 Ogos tahun 2007, berita penangkapan kanak-kanak berumur 17 tahun yang dituduh menculik dan juga merogol seorang perempuan berumur 30 tahun berulang kali secara bergilir-gilir telah disiarkan di berita TV3. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dengarkan pantun ini. Berburu ke padang datar dapat rusa berbelang kaki. Berburu ke padang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Pantun 4 kerat tadi membawa maksud menuntut ilmu biarlah dengan cara bersungguh-sungguh, kerana sekiranya tidak, ilmu yang dituntut akan menjadi sia-sia. Manusia dituntut mencari ilmu sehingga ke akhir hayat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan kewajipan bagi setiap Muslim. Ilmu diperoleh daripada pelbagai sumber, contohnya daripada pembacaan, penaklukan, penelitian dan juga yang paling penting adalah menuntut ilmu daripada seseorang yang pakar dalam bidangnya, iaitu guru. Konsep guru merujuk kepada seseorang yang mengajar dan mendidik sama ada untuk mencapai kejayaan akademik ataupun kemuliaan akhlak. Guru ada di mana-mana. Ibu bapa boleh menjadi guru yang terbaik buat anak-anak mereka di rumah. Seorang kakak dan juga abang juga boleh menjadi guru kepada adik-adiknya. Masyarakat juga boleh bertindak sebagai guru sekiranya berlaku kerencatan dalam kelompok sosial. Hakikatnya semua orang bertindak sebagai guru dalam kehidupan. Guru dalam konsep ini lebih kepada tugas ingat mengingati, saling mencerna pemikiran melalui pengalaman, mendidik dan mendisiplinkan diri sendiri dan orang lain serta mengajar sesuatu yang berlaku dalam hidup dengan penerimaan yang baik. Maka pada pendapat saya, tidak lain dan tidak bukan adalah tanggungjawab didikan, tidak kiralah daripada ibu bapa, guru-guru, media massa dan semua yang terlibat adalah bertanggungjawab dalam pembentukan disiplin, iaitu pendisiplinan pelajar.
Seperti kata-kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penilaian baik masyarakat, maka baiklah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika penilaian buruk pada masyarakat, maka buruklah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita tadi. Memang tidak dapat disangkal lagi, semua pihak harus bekerjasama bagi mendisiplinkan atau memantapkan akhlak pelajar pada masa kini. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Tetapi saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli panel kita pada hari ini. Siapakah yang sebenarnya mengganas tanggungjawab utama bagi mendisiplinkan pelajar di sekolah? Saya persilakan panel kita yang pertama dahulu untuk memberikan sedikit ulasan. Terima kasih kepada saudara pengerusi di atas persoalan yang diujarkan. Pada pendapat saya, pihak yang menggalas accountability utama dalam mendisiplinkan pelajar adalah golongan ibu bapa. Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Hal ini disebabkan ibu bapa lah yang sentiasa memerhatikan gerak-geri dan juga pergerakan anak-anak mereka. Di samping itu juga, golongan ibu bapa mempunyai tanggungjawab dan juga amanah terhadap anak-anak mereka sejak daripada dalam kandungan lagi. Seterusnya, ibu bapa juga perlu meningkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama, nilai-nilai murni, motivasi, melatih anak cara bersopan, prinsip-prinsip accountability, menunjukkan kepribadian yang mulia, sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. Justru, ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak agar anak-anak tidak kehilangan arah dan menjadi insan yang berilmu dan beragama, penyumbang kepada kemantapan ummah seantero dunia, insya-Allah. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel pertama kita tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan ibu bapa di luar sana untuk mendidik anak remaja kita menjadi insan yang berilmu dan beragama, insya-Allah. Sekarang kita mendengarkan pula pendapat panel kita yang kedua secara ringkas tentang siapakah yang mengganas peranan utama dalam mendisiplinkan pelajar. Terima kasih saudara pengurusi yang tidak kurang pentas bicaranya. Pada pandangan saya, pihak yang menggalas peranan utama dalam mendisiplinkan pelajar ialah pembimbing rakan sebaya iaitu PRS. Hal ini disebabkan dari sudut psikologi, peringkat remaja adalah peringkat paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. Pada peringkat inilah pengaruh rakan sebaya itu paling kuat dan paling diterima. Mereka lebih rela menceritakan atau mencurahkan perasaan kepada rakan berbanding dengan ibu bapa atau guru atau orang dewasa yang lain. Oleh itu, pendekatan logikal ialah menggunakan remaja untuk mempengaruhi remaja yang lain. Program pembimbing rakan sebaya iaitu PRS dapat memenuhi hasrat ini dengan syarat mereka dilatih dan disedia dengan teratur. Oleh itu adalah disarankan supaya pemilihan dan perkembangan latihan ahli PRS itu hendaklah dipantau bersama-sama kedua pihak iaitu pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa. Jadi sekiranya ahli-ahli PRS menerima latihan secukupnya dalam menangani masalah disiplin pelajar di dalam sekolah, insya-Allah masalah disiplin ini akan dapat diatasi. Wallahu a'lam. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel kedua kita sebentar tadi. Seterusnya, persoalan terakhir untuk panel kedua kita pada hari ini masih berlega dalam persoalan yang sama, iaitu pihak manakah yang memegang tanggungjawab yang berat dalam mendisiplinkan pelajar atau memanusiakan insan belajar di sekolah kita pada hari ini. Terima kasih kepada saudara pengurusi yang sentiasa aktif menanyakan banyak soalan yang intelek. Baiklah, untuk menjawab persoalan ini, cuba kita renungi baris-baris akhir sebuah sajak yang berbunyi, jika hari ini siapa saja perosak bangsa bermula dengan kegagalan guru kita, cuai mengasuh generasi muda. Saya yakin sajak ini akan menggores hati seseorang guru
Kalaupun tidak terluka, mungkin wujud juga sedikit rasa kecewa lantaran dikatakan gurulah yang menjadi punca kepada kemunculan perosak bangsa. Namun itulah realitinya kehidupan hari ini. Kalau dulu guru merupakan individu atau kumpulan kecil masyarakat yang amat dihormati. Namun kini situasi jauh berbeza. Kalau dulu ramai yang mengakui bahawa dewasanya seseorang itu dimulakan oleh seorang guru yang biasa. Namun kini masyarakat lebih mudah menyalahkan para guru apabila hasil didikan mereka tidak menjadi. Menyedari tentang keretakan hubungan antara para ibu bapa dan juga para guru pada hari ini, ianya perlu diperhalusi dan dicari penyelesaian yang terbaik untuk mengembalikan kepercayaan ibu bapa kepada pihak sekolah umumnya dan juga pihak guru khasnya. Hubungan yang erat antara ibu bapa dan juga guru amat penting agar masalah disiplin pelajar di sekolah dapat dikurangkan dan bukannya semakin meningkat dan membimbangkan ramai pihak. Justru pihak yang paling menggalas beban berat untuk mengatasi masalah disiplin pelajar di sekolah ini adalah golongan ibu bapa, guru, pihak berwajib dan juga masyarakat sekeliling. Mereka ini seharusnya melakukan anjakan paradigma di mana mereka harus berfikiran positif, menerima kelemahan anak-anak mereka dan juga bersangka baik dengan guru-guru di sekolah. Sekiranya hal ini dapat diwujudkan, insya-Allah masalah disiplin dalam kalangan pelajar akan dapat diatasi. Pak kata, kerana hanya dengan bekerjasama akan dapat melahirkan hasil yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang patut kita pandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung kepala ini daripada terus menjadi barang. Sebelum kita menuding jari kepada mana-mana pihak, eloklah kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita. Kemudi itu agama. Peliharalah bahtera daripada karang di lautan dunia. Sebelum kita mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Hintailah kami antara masak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu daripada Yang Maha Pencipta, dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum remaja kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.